Kalau itu dah dijadikan asas mengatakan bahawa ianya penipuan, maknanya zaman Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan, ada juga kapal yang isteri dia sendiri lancar. Tahu untuk orang yang pernah jadi kontraktor, bagi mereka progress payment ini satu benda yang bak kata orang tu normal. Semua orang yang bukan complete idiot, dia akan faham tuan-tuan bahawa memang pembekalan sesuatu barang ada dibuat secara progress payment. Dan yang kita bagi progress payment ni, saudara, yang kita bagi award ni kepada Boston Naval Shipyard adalah merupakan sebuah syarikat yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera milik kerajaan, tuan-tuan. Jadi projek ni masih lagi dibuat oleh kerajaan. Ini nak kena faham, bukan dibuat oleh swasta. Jadi bila kita bagi duit kepada agensi kerajaan ataupun GLC kerajaan untuk bina kapal ni, ianya diberikan secara progres, dibagi sikit, maka kapal tu dibuat. Kalau dah bayar 6 bilion, dah siap lebih kurang 55% tuan-tuan kapal ni. Dah siap 55% kapal ni. Maknanya memanglah ianya dalam progres untuk pembikinan. Macam mana baru siap 55%, baru bayar 6 bilion, ditanya mana kapal tu? Lainlah kalau supply tu, saudara, dibuat secara supply dulu, bayar kemudian. Contohnya pen ni harga RM2, supply 1000 pen, maka kena supply 1000 pen dulu, barulah RM2 ini dibayar oleh RM2,000 dibayar oleh kerajaan untuk 1000 batang pen. Tetapi sekarang ni kapal ni, saudara, ni sebuah kapal lah contoh ni. Mula-mula dia buat luar, dia buat luar, maka kerajaan bayar untuk kos buat luar ni. Kemudian dia buat interior dia, kerajaan bayarlah untuk buat interior dia. Kemudian pasang barang elektronik, maka dia bayarlah pasang barang elektronik. Kemudian pasang senjata, maka dibayarlah pasang senjata punya kos. Dibayar secara progress payment. Kalau dah pernah menjadi Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim ni tak faham masuk progress payment. Sekarang kita faham, tuan-tuan, kenapa sepanjang tempoh 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan memerintah Malaysia negara melingkup, tuan-tuan. Sekarang baru kita faham bila berhadapan dengan kegawatan ekonomi tahun 1997-1998, cadangan yang paling bernas yang Anwar Ibrahim boleh berikan untuk mengatasi masalah ekonomi ialah galakkan orang simpan duit di dalam bank, naikkan interest rate, non-performing loan daripada 6 bulan dijadikan 3 bulan sehingga banyak orang jatuh bankrupt. Bila naikkan interest rate, semua orang tak mampu bayar kredit kad dan sebagainya. Ketika keadaan gawat, orang simpan duit, tak berbelanja, kecairan tak ada di pasaran. Inilah kualiti orang yang berangan nak jadi Perdana Menteri, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara, saya minta tolonglah, sebelum kita dengar formula-formula bodoh daripada jago formula Songsang, Rafizi Ramli, ataupun kita dengar kenyataan daripada manusia korup yang baru umur 20-an ini, Syed Saddiq, cubalah dapatkan fakta apa sebenarnya yang berlaku, tuan-tuan. Kalau 2019 mereka sendiri yang menghentikan pembinaan kapal itu, bagaimana 2022 mereka tanya kenapa kapal tak siap, dah bayar 6 bilion. Memanglah kau belum bayar habis untuk komplitkan kapal tu, dan kemudian kau stop dalam keadaan 55% dia baru siap, kau stop projek pembinaan kapal tu. Tak boleh nak brain lah. Macam mana bodoh sangat dia orang ni, tak boleh fikir. Dah belanja 6 bilion, tiba-tiba dia stop. Tinggal lagi 3 bilion dia sepatutnya dibelanjakan untuk siapkan kapal tu, tuan-tuan.
Hari ini sudah pasti dengan kenaikan harga barang yang sudah pasti meningkat daripada masa ke semasa, dengan keadaan ekonomi dunia hari ini dilanda inflasi, saya yakin kos kapal ni silap-silap bukan lagi 9 bilion seperti dulu, mungkin akan jadi 10 bilion atau lebih daripada itu. Ini semua berpunca daripada kebodohan Pakatan Harapan. Tengoklah, mereka akhirnya mengesahkan, mereka buat tindakan silap, membatalkan PCRL, dan mereka telah pun melanjutkan PCRL. Mereka juga mengakui mereka membuat silap, membatalkan high speed rail. Last kali mereka buat juga high speed rail. Lepas tu datang pula Muhyiddin, dia ubah pula laluan. Akhirnya saudara yang menanggung kerugian, saudara, siapa dia yang menanggung kerugian? Ialah rakyat Malaysia. Kebanyakan pemimpin PH menyalahkan Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid dan juga Datuk Seri Najib. Datuk Seri Zahid hanya mengeluarkan persetujuan awal. Kemudian ada proposal dan sebagainya, design dan sebagainya. 2014 lebih kurang barulah keluar ditandatangani kontrak. Ada kena faham tu. Maksud soalan itu. Kita faham lah maksud dia kenapa nak salahkan Perdana Menteri pula, bukan Perdana Menteri. Siapa lagi dia nak salahkan? Hari ini hanya 2 orang ni yang masih lagi UMNO sejati. Senang cerita lah. Datuk Najib masih lagi all out untuk Barisan Nasional. Datuk Zahid pun masih lagi stand dengan pendirian PN should go alone. Itu sebab kita tengok orang macam siapa nama Mak Jagon ni, Wan Faisal. Wan Faisal pun duk serang Datuk Najib dengan Datuk Zahid. Ada dia serang Menteri Pertahanan sekarang ni? Tak ada. Tak ada, padahal benda ni, kontrak ni diberikan oleh Menteri Pertahanan yang sekarang ni, ditandatangani kontrak ni ketika Menteri Pertahanan sekarang. Maksudnya tu, diorang ni fokus je tembak Datuk Najib. Tembak Datuk Najib je. Ini hanya modal. Sebab kononnya 2 orang ni, Datuk Zahid dan ini sakau duit. Cuba kita tengok persepsi dia tu. Serangan tu hanya tuju pada 2 individu. Datuk Zahid dengan Datuk Najib. Padahal Syamuddin tak diserang. Ada tengok Pakatan Harapan menyerang Syamuddin? Tak ada. Ada tengok DAP serang Syamuddin? Tak ada. Ada tengok PAN serang Syamuddin? Tak ada. Ada tengok Bersatu serang Syamuddin? Tak ada. Ibarat macam 2 orang ni nampak? Nampak? Panglima Angkatan Tentera ketika itu mesti ada dia punya alasan kenapa dia nak kapal yang teknologi yang dah terbukti tahun 70-an. Sigma. Tapi masalahnya yang ketika itu menjadi bos booster, orang nombor 1 di Boston, dia juga bekas Panglima Angkatan Tentera. Dia prefer teknologi yang terkini. Kerajaan pun prefer teknologi yang terkini. Kalau ada yang tak kena yang menyebabkan preferential dia orang ini disebabkan cubaan rasuah dan sebagainya, maka kita biarkan SPRN dakwa orang yang terlibat. Senang je cerita. Persoalan dia, kalaulah Datuk Najib yang tak ada isu pun boleh didakwa sampai 40 lebih pertuduhan zaman Pakatan Harapan. Datuk Zahid yang tak ada isu, dia terima sumbangan politik daripada UKSB, yang mana Mahathir pun terima daripada UKSB, yang mana Muhyiddin pun terima daripada UKSB. Tapi Datuk Zahid boleh kena dakwaan politik. Dia kena dakwaan kononnya ianya rasuah. Tapi yang Isyamuddin terima, yang KJ terima, yang Muhyiddin terima, yang Mahathir terima, ini dianggap sebagai dana politik. Masuk akal tak? Takkanlah ini pun kita tak boleh fikir lagi.
Ini simple matematik. Tujuan serangan ini tidak lain tidak bukan kerana mereka tidak ada modal. Kalau adalah sekelumit bukti, kalau ada 10 bukti yang menunjukkan orang lain punya salah, ada satu bukti yang menunjukkan Datuk Zahid bersalah, confirm Pakatan Harapan dah gunakan benda ni untuk create berpuluh pertuduhan ke atas Datuk Zahid sepanjang tempoh 22 bulan mereka berkuasa. Kenapa tak buat? Kenapa sekarang baru nak bising? Syed Zahid dalam video dia pun dia ada sebut, dia kata kapal tu buat pelancaran kapal tu. Pelancaran kapal Standard. Mana-mana kapal yang dibina dinamakan sebelum ianya siap. Lepas tu dia masuk backyard balik. Kemudian dia masuk backyard untuk completion. Body kapal tu dah siap, tapi interior dalam, dia punya perabot, dia punya equipment, elektronik equipment, dia punya persenjataan, takkanlah dah complete baru nak buat nama dan sebagainya. Kalau itu dah dijadikan asas, mengatakan bahawa ianya penipuan, maknanya zaman Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan, ada juga kapal yang isteri dia sendiri lancar. Kenapa tak tunggu siap? Kenapa lancar dulu? Kenapa namakan dulu? Sama jugalah kita nak bina hospital, kita buat majlis pecah tanah. Adakah kita tunggu hospital itu dah siap baru kita nak pecah tanah? Orang yang tak ada dalam industri maritime ni, dia mungkin tak berapa faham. Tapi kita nak bagi orang yang tak ada dalam industri maritime ni kena faham bahawa ianya amalan lazim. Bila kita bina kapal, dah buat dia punya body apa semua sekali, kita lancar, kita beri nama, KD hang tua ke, hang lelaki ke, hang punya pasal ke, macam-macam nama kita boleh letak. So itu satu. Mungkin lepas ni kawan boleh lancarkan kapal baru, hang liwat. Itu dah satu. Lepas orang pergi lah.